Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menceritakan sedikit kisah Khalid Al-Walid. Sebelum itu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadinya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Najmuddin bin Muhammad Fauzi yang memegang kad metrik KPD 2306090013. Dan saya pula Muhammad Fawaz bin Khairul Syamsul yang memegang nombor matrik KPD 2306090010. Saya akan menceritakan biografi Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid adalah salah seorang sahabat Nabi yang digelar Saifullah Al-Maslul, yang bermaksud pedang Allah yang terhunus. Beliau telah mendapat gelaran tersebut kerana ketegasan dan kesungguhan beliau memimpin tentera Islam ketika menghadapi musuh. Kepimpinannya yang sangat bagus menyebabkan tentera Islam memenangi banyak peperangan pada ketika itu. Nama penuhnya ialah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Beliau berasal dari keturunan Bani Makhzum, iaitu salah seorang Quraisy yang nasabnya bersambung dengan Nabi. Ayah Khalid Al-Walid dan bapa saudaranya adalah pahlawan yang terkenal dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Selain itu, beliau juga merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Khalid bin Al-Walid telah dilatih sejak kecil berkaitan ilmu pahlawan supaya menjadi seorang pahlawan Islam yang berani dan tegas. Peristiwa yang terdapat pada kisah Khalid Al-Walid sewaktu di Perang Mu'tah. Pada waktu Perang Mu'tah tahun 8 Hijrah, 3,000 tentera Islam telah dikepung oleh 100,000 tentera Rom. Pada masa itu, 3 panglima pasukan kaum muslimin gugur di Perang Mu'tah, iaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawah. Kemudian kaum muslimin mengangkat Khalid Al-Walid menjadi panglima perang. Kepimpinan Khalid Al-Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu memulihkan situasi yang sebelumnya menekankan pasukan muslimin. Dengan jumlah tentera yang sedikit berbanding tentera Rom, Khalid membuat strategi membahagikan tentera muslimin kepada 2 sayap. Ketika malam tiba, setiap sayap tentera muslimin berada di posisi yang ditentukan. Pada keesokan pagi, serangan yang tadinya tiba-tiba dari 2 arah ini membuat tentera musuh terkejut. Mereka menganggap tentera kaum muslimin mendapat pertolongan dari kaum lain. Oleh itu, tentera muslimin berjaya menghancurkan dan membuat tentera musuh mundur. Apabila tentera musuh mula mundur, Khalid mengarahkan tenteranya untuk tidak mengejar musuh, sebaliknya berundur dan kembali ke Madinah. Arahan tersebut adalah kerana tentera musuh boleh kembali menyerang mereka dengan tenaga yang lebih kuat. Sewaktu di Madinah, berita tersebut membuat Rasulullah dan kaum muslimin begitu bersukacita. Namun, sebahagian kaum muslimin merasa kecewa kerana tentera muslimin yang sepatutnya mengejar musuh tetapi kembali ke Madinah. Sebahagian mereka menyambut pasukan Khalid dengan kata-kata yang pesimis. Mendengar perkara itu, Rasulullah SAW segera memotong, yakni mencelahlah. Mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, tetapi mereka insya-Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang. Walaupun pertempuran tersebut digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang syahid, sedangkan jumlah korban dari kaum musyrikin sangatlah banyak. Sengitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Al-Walid yang menghabiskan 9 bilah pedang dalam perang tersebut. Hanya berbaki 1 pedang, iaitu pedang daripada buatan Yaman. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-249 yang bermaksud,
Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Di akhir hayat Al-Walid, beliau hanya mempunyai harta berupa pedang dan kuda yang beliau pakai untuk jihad di jalan Allah. Pada masa itu, beliau menangis, "Inilah keadaanku, akan meninggal dunia di atas tilamku. Padahal tiada satu tempat pun di tubuhku kecuali terdapat bekas tetakan pedang atau tusukan tombak atau luka bekas anak panah yang tersangkut di jalan Allah. Aku mati seperti seekor haiwan, padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Kerana itu, jangan tidur mata-mata yang penakut." Khalid Al-Walid ni, dia meninggal bukan sewaktu dalam perang, tapi dia meninggal kerana sakit dan berada di tempat tujuannya. Maknanya kita kena berjihad lah di jalan Allah supaya mati syahid. Macam tu. Pengajaran yang terdapat dalam kisah Khalid Al-Walid ialah kita haruslah sanggup berkorban dalam membantu agama. Di dalam peperangan ini telah membuktikan sifat-sifat pahlawan Khalid Al-Walid, yang mana di antaranya ialah mampu mencari saat-saat kelemahan lawannya. Beliau berjaya menggunakan strategi yang berkesan menewaskan tentera musuh yang berjumlah 100,000 orang dalam peperangan Mu'tah, walaupun ketika itu tentera Islam hanya berjumlah 3,000 orang. Bagi situasi kita pula, kita haruslah sanggup berkorban dalam membantu masyarakat yang mengalami kesusahan dalam meneruskan kehidupan. Kita perlulah sentiasa bersedia menghulur tenaga tanpa mengira bentuk bantuan dalam apa juga usaha kemanusiaan, kerjaya kemasyarakatan dan khidmat sukarela. Keberanian, kesetiaan dan keikhlasan Khalid Al-Walid patut menjadi contoh dalam menerapkan semangat kesukarelawan dalam diri. Kesimpulannya, Khalid Al-Walid adalah salah seorang sahabat yang amat berjasa dalam perkembangan agama Islam di seluruh semenanjung Arab serta beberapa kawasan jajahan Rom dan Parsi. Kebolehan beliau dalam menyusun strategi peperangan tidak boleh disangkal lagi. Beliau terkenal dengan kebijaksanaan dalam peperangan dan mengetuai tentera Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman khalifah-khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Pada tahun 631 Masihi, beliau bersama-sama Nabi Muhammad semasa baginda menunaikan haji terakhir. Dikatakan Sayyidina Khalid dapat mengumpul beberapa helai rambut Nabi Muhammad pada ibadah haji tersebut, dan dikatakan Sayyidina Khalid percaya bahawa rambut Rasulullah SAW tersebut membawa berkat dan dapat membantunya dalam pertempuran. Pencapaian terulungnya ialah kepimpinan beliau dalam mengatur strategi, berjaya mengalahkan pasukan Rom dan Parsi dalam masa 3 tahun sahaja. Khalid Al-Walid juga antara sahabat yang paling kuat dan bersemangat mempertahankan agama Islam ketika diasak hebat oleh para musuhnya. Beliau berjuang dengan ikhlas, mengharap redha Allah semata-mata, bukan mengejar takhta dan kemasyhuran. Dia berjuang untuk mati syahid, bukan untuk mencapai hasil kemenangan dunia. Buktinya, ketika beliau jatuh sakit dan hampir meninggal dunia, beliau menangis teresak-esak kerana beliau mati di atas katil, bukan melalui pukulan senjata musuh. Oleh itu, semangat kesukarelawannya haruslah dicontohi oleh pemuda Islam generasi kini agar Islam dapat terus dipertahankan daripada anasir-anasir luar yang menyerang masyarakat Islam. Ini saja daripada kami berdua. Maaf segala salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kesilapan kami itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.